Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Alhamdulillah, kita sama-sama merafaskan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan daripada Allah dapat kita bersama-sama lagi pada hari yang berbahagia ini untuk kita menyambung pembacaan kitab pembacaan kitab An-Nafha Al-Ilahiyah fi Salati ala Khairil Bariyah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karangan Syekh Abdullah ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'anna Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i nafahatihi wa sairi musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, kita terus menerus diberikan peluang untuk dapat berada dalam majlis pembacaan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang kelebihan berselawat ke atas junjungan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semalam kita telah pun sampai kepada bilangan 800 kali kita telah berselawat ke atas Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sirah salawat yang telah diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mimpi kepada Syekh Musa Ad-Darir, Syekh As-Salih Musa Ad-Darir, dan alhamdulillah kita telah pun mengamalkannya sebanyak 800 kali semalam, dan kita mengharapkan moga-moga Allah memberikan kita peluang untuk dapat membaca salawat ini sekurang-kurangnya 1000 kali. Maknanya berbaki lebih kurang 200 lagi, dan insya-Allah mungkin dalam 3 majlis 4 majlis akan datang mungkin kita akan dapat mengkhatamkan kitab ini insya-Allah subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana biasa, sebelum kita memulakan pembacaan kitab An-Nafhatul Ilahiyah fi Salati ala Khairil Bariyah, marilah sama-sama kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu, untuk kita dapat pada hari ini jumlah 833 kali kita telah berselawat ke atas Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha a'la ad-darajat
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala direzekikan kita bertemu lagi pada petang ini dan selesai kita membaca sebanyak 33 kali salawat ke atas Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu jumlah salawat yang telah kita amalkan bermula daripada kelas pertama sampailah kelas pada hari ini, kita telah pun dapat mencapai sebanyak 833 kali bersalawat ke atas Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah tidak kerana taufik daripada Allah, nescaya tidak akan mampu untuk kita melakukan apa yang telah kita lakukan berupa salawat, berupa huraian, berupa mengingati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya adalah merupakan taufik dan juga hidayah daripada Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah di atas dasar taufik ini yang telah merezekikan kita untuk dapat terus mengenal, mengingati, mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini insya-Allah kita akan menyambung pembacaan hadis yang seterusnya, iaitu semalam kita berhenti pada hadis yang ke-33. Maknanya hari ini kita akan masuk pada hadis yang ke-34 insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ke-34 iaitu pada muka surat Allahumma salli ala Rasulillah. Hadis ke-34 iaitu pada muka surat yang ke-109 pada muka surat yang ke-109 insya-Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan buku PDF kita. Hadis yang ke-34, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Maafkan saya tuan-tuan kan. Rumah kita ni meriah sikit Hadis yang ke-34. Bismillahirrahmanirrahim. Bi isnadina al-muttasil ila syaikhina wa syaikhi syuyukhina Asy-Syaikh Abdullah ibni Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyaikhihi wa talamizatihi wa qurra'i nafahatihi wa syurrahiha. Allahumma amin. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala al-hadis ar-rabi' wal-thalathun.
an Abi Bakr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man shalla alayya kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah rawahu Abu Hafs Ibnu Syahin wa ghairuhu. Yang bermaksud hadis yang ke-34 daripada Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang telah berselawat ke atas saya, maka saya adalah pemberi syafaat kepadanya pada hari kiamat. Barang siapa yang telah berselawat kepada saya akan menjadi pemberi syafaat kepadanya pada hari kiamat. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Syahin, iaitu Abu Hafs Ibnu Syahin, dan juga selain daripada beliau. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini kalau kita tengok, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kalimah man. Man dalam ilmu usul fiqh menunjuk makna umum, iaitu bermaksud siapa sahaja yang telah berselawat kepada saya. Tanpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyatakan bilangan tertentu. Maknanya tak kira siapa, asal dia Muslim, asal dia mukmin, apabila dia telah berselawat ke atas Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi akan memberi syafaat kepadanya pada hari kiamat kelak. Maknanya kalau kita hayati hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sama sekali meletakkan bilangan tertentu. Bahkan Nabi menyatakan barang siapa yang telah berselawat kepada saya, asal selawat. Maknanya kalau kita faham daripada hadis ini, tanpa ada sebarang bilangan, sekali ke dalam hidup dia pernah berselawat ke atas Nabi sekali ke, 2 kali ke, 3 kali ke, 10 kali ke, 100 kali ke, 1000 kali ke, berapa puluh kali sekalipun, berapa banyak sekalipun, asal dia pernah berselawat ke atas Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyatakan kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah, saya akan menjadi pemberi syafaat untuknya pada hari kiamat. Jadi di sini para hadirin rahmati Allah, ini adalah satu berita gembira besar kepada kita. Alhamdulillah kita tadi telah selesai berselawat ke atas Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Nabi ini adalah daripada Allah Taala. Maknanya Nabi tidak akan mungkir janji, Allah juga tidak akan mungkir janji. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, barang siapa yang telah berselawat kepada saya akan memberi syafaat kepadanya pada hari kiamat, maka yakinilah kita semua bahawa kita adalah orang yang akan menerima syafaat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi akan menyelamatkan kita dan memastikan kita semua berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan baginda dan bersama dengan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam yang lain. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, di sinilah kalau kita lihat, kita dapat menyedari bahawa sebenarnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua umat Nabi akan menerima syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu syafaat khusus, syafaat daripada Nabi kepada umat baginda secara khusus. Sebab kalau kita tengok dalam hadis-hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan asy-syafa'atul uzma, syafaat paling besar yang meliputi, yang merangkumi semua umat manusia, sama ada yang beriman kepada Allah ataupun yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab syafaat al-uzma itulah akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memulakan soal jawab, memulakan hisab, setelah mana manusia, kalau ikut guru kami, iaitu selain daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun umat Nabi, kita semua akan berada tenang di padang mahsyar, dinaungi oleh Allah dengan naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun umat-umat yang lain yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan berasa panas yang sangat teruk apabila Allah menjadikan matahari betul-betul berada di atas kepala mereka. Maka mereka sudah tidak lagi sanggup untuk terus berdiri di padang mahsyar menunggu nasib tak tahu ke syurga atau ke neraka. Maka manusia mula berpusu-pusu mencari para nabi dan para rasul, memohon agar setiap nabi dan rasul meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dimulakan soal siasat, kerana mereka sudah tidak lagi sanggup untuk berdiri lama di padang mahsyar dalam keadaan matahari tegak di atas kepala. Maka akhirnya, sebagaimana yang telah kita dengar sebelum-sebelum ini, akhirnya setelah nabi-nabi menolak, bukan saya orangnya, bukan saya orangnya, akhirnya mereka tiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sujud kepada Allah
memohon syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memulakan soal siasat, dan inilah yang dipanggil sebagai asy-syafa'atul uzma, syafaat paling besar, yang mana syafaat Nabi ini telah melangkaui umat baginda, bahkan turut diberikan kepada yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun hadis yang sedang kita pelajari ini adalah syafaat khusus, syafaat yang Nabi berikan kepada kita atas dasar untuk menyelamatkan kita daripada murka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi barang siapa yang pernah berselawat ke atas junjungan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya Nabi akan memberikan syafaat padanya pada hari kiamat. Maka tahulah kita, seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjaya kembali kepada Allah, yang berjaya meninggal dunia dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah, mereka mati sebagai seorang Muslim, maka sesungguhnya walau macam mana keadaan sekalipun mereka sewaktu mereka di dunia, mereka tetap akan mendapat syafaat Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana semua umat Nabi pernah bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah kita kepada Allah yang telah merezekikan kita memperbanyakkan salawat ke atas Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita beroleh syafaat dalam masa yang sama langsung tidak disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita baca hadis seperti ini, tahulah kita sebenarnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan umat yang sangat mulia, sehingga kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, Allah Taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi sewaktu menghuraikan ayat ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas, kamu adalah sebaik-baik umat yang telah dikeluarkan daripada manusia. Maknanya dalam ramai-ramai manusia, Allah Ta'ala telah memilih umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi umat yang paling terbaik sekali. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu menyuruh kepada kebaikan, kamu mencegah daripada orang melakukan kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata guru kami sewaktu menghuraikan ayat ini, kata beliau, adapun umat ini apabila dia menyuruh kepada kebaikan, melarang seseorang daripada kemungkaran, atau seseorang itu tidak menyuruh sama sekali kepada kebaikan dan tidak pula melarang seseorang daripada kemungkaran, ia tidak mengeluarkan mereka daripada firman Allah sebelumnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, sesungguhnya kamu adalah sebaik-baik manusia yang telah dikeluarkan daripada manusia. Maknanya berhenti di situ, itu adalah ayat penjelas bahawa walau bagaimana keadaan sekalipun, umat Nabi Muhammad walaupun di kalangan mereka ada yang tidak melakukan ketaatan, ada di kalangan mereka yang jatuh dalam lembah maksiat, walau macam mana keadaan sekalipun, apabila mereka telah dikeluarkan sebagai umat akhir zaman dan beriman pula kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sebenarnya ini adalah bukti bahawa mereka adalah sebaik-baik umat, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dipadankan oleh Allah memiliki umat yang paling terbaik di kalangan seluruh umat manusia bermula pada zaman Nabi Adam sampailah sebelum kebangkitan Sayyiduna wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun firman Allah Subhanahu Wa Taala, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah, ini merupakan sifat bagi umat ini. Maknanya sifat bagi umat ini secara umumnya, umat Nabi Muhammad ini pasti akan ada di kalangan mereka yang menyuruh manusia kepada kebaikan, melarang manusia daripada kemungkaran, dan kesemua mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tidak kira sama ada orang itu menyuruh kepada kebaikan ataupun tidak, apabila dia telah beriman kepada Allah dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berada pada fasa zaman kebangkitan baginda Nabi, maka sebenarnya dia adalah merupakan sebaik-baik umat. Walaupun mungkin pada peribadi dia sendiri, pada individu dia sendiri, dia tidaklah orang yang taat kepada Allah, kadang-kadang melakukan maksiat pun begitu. Apabila dia telah
dipilih oleh Allah beriman dengan Nabi SAW, maka sebenarnya dia adalah termasuk di dalam kumpulan sebaik-baik umat. Sebab ada orang faham umat ini hanya akan baik kalau menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Maksudnya siapa yang tidak menyuruh kepada kebaikan dan tidak mencegah kemungkaran, dia bukan sebaik-baik umat. Kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, bukan itu sebenarnya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan baginda Nabi. Sebaliknya kehendak Allah dan Nabi adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sesungguhnya kamu adalah sebaik-baik umat yang telah dikeluarkan daripada kelompok manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Maknanya walaupun kita lihat umat Islam kadang-kadang ada yang jatuh dalam lemah maksiat. Saya 2-3 minggu ni kesedihan apabila melihat beberapa sahabat-sahabat kita yang muda remaja terlibat dalam perkara-perkara yang berunsur maksiat. Mereka terlibat dalam perkara-perkara yang dikutuk oleh Allah dan baginda Nabi, yang dibenci oleh Allah dan Rasul. Namun dalam hati kita bahawa sebenarnya apabila mereka beriman kepada Allah, mereka tetap sebaik-baik umat. Mana tahu satu hari nanti mereka kembali ke pangkuan Allah, lalu mereka menjadi orang yang lebih baik daripada kita pada hari ini. Kita mengharapkan seluruh umat Nabi SAW diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu para ulama sufi, para ulama tasawuf, hasil daripada apa yang mereka pelajari daripada guru-guru mereka, mereka akan sering mendoakan keseluruhan umat Nabi SAW. Contohnya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu wa ardah, di dalam kitab Al-Ihya mengajarkan kita agar berselawat, agar berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari, dan di antara zikirnya adalah berbunyi Allahumma ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkan dosa ayahku dan ibuku, dan ampunkan dosa seluruh orang mukmin dan orang yang beriman kepada Allah, baik lelaki baik perempuan, sama ada yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Maknanya para ulama kita ajar kita supaya memandang seluruh umat Nabi SAW ini dengan pandangan kasih sayang. Walaupun ada yang tidak mendengar firman Allah, ada yang tidak mahu taat kepada Allah dan Rasul, namun apabila mereka sudah beriman kepada Allah dan Rasul, dan Allah yang memilih mereka untuk beriman kepada Allah dan Rasul, sebenarnya mereka adalah sebaik-baik umat. Cuma bagi yang jatuh dalam maksiat, tugas kita adalah membantu mereka dan mendoakan mereka agar mereka taat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para hadirin dirahmati Allah, bila kita baca hadis yang ke-34 ini, tahulah kita seluruh umat Nabi SAW akan menerima syafaat Rasulullah SAW. Walaupun ada umat Nabi yang terus ke syurga Allah, ada pula umat Nabi yang dibakar terlebih dahulu dalam api neraka Allah disebabkan dosa mereka. Namun Nabi yang sangat sayang kepada umatnya tidak akan membiarkan umat baginda yang jatuh dalam neraka Allah kekal berada dalam api neraka Allah. Sebaliknya Nabi akan terus menerus memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikeluarkan daripada api neraka semua umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syukur pada Allah yang telah merezekikan kita bernabikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang telah memilih kita menjadi umat yang terbaik ini. Moga-moga Allah mematikan kita dalam keadaan beriman kepada Allah dan meneruskan kehidupan kita ini dengan ketaatan, kebaikan. Semuanya adalah atas dasar limpah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang ke-34 ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Syahin dan juga selain daripada beliau. Hadis yang seterusnya adalah hadis yang ke-35. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, al-hadithul khamisa wassalasun, hadis yang ke-35. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min 'abdin yusalli alayya illa sallat alaihi al-malaikatu ma dama yusalli alayhi falyuqillal 'abdu aw liyuksir. Rawahu ad-Diya'ul Maqdisi fil Mukhtarah. Hadis yang ke-35 bermaksud daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau telah berkata, Sayyidatuna Aisyah
merupakan puteri Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan merupakan salah seorang isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan merupakan isteri kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri yang paling Nabi sayangi selepas Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha wa ardaha. Jadi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min 'abdin yusalli alaihi illa sallat alaihi al-malaikatu ma dama yusalli alaihi." Tidak ada seorang mana-mana hamba pun, tidak ada mana-mana hamba Allah Taala sekalipun. Maknanya tak kira dia siapa, asal dia beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Nabi, siapa pun dia, apabila dia berselawat ke atasku, kata Nabi, tidak akan ada mana-mana orang pun yang berselawat ke atasku, melainkan malaikat juga akan berselawat kepadanya selagi mana dia masih berselawat kepadaku. Maknanya, orang yang sedang berselawat kepada baginda Nabi, yang dia dengar, yang dia lihat, diri dia berselawat kepada Nabi. Telinga dia dengar, suara dia berselawat kepada baginda Nabi. Namun sebenarnya Nabi SAW menceritakan kepada kita satu perkara gaib yang tidak kita ketahui. Orang yang berselawat ke atas Sayyidina Rasulullah SAW, ketika dia sedang berselawat tersebut, ketika itu juga malaikat sedang berselawat kepada orang yang berselawat kepada Rasulullah SAW. Kata Nabi, selagi mana dia masih berselawat kepadaku, maka selagi itulah malaikat itu akan terus, para malaikat tersebut akan terus berselawat kepada orang tersebut. Lalu Nabi SAW setelah menyatakan perkara ini, Nabi melanjutkan sabda Nabi, "Falyuqillal 'abdu aw liyuksir." Maka hendaklah seorang hamba itu berselawat dengan kadar yang sedikit, atau dia berselawat dengan kadar yang banyak. Maksudnya Nabi nak kata, terserahlah kamu semua. Nak berselawat sikit ke, nak berselawat banyak ke, terserah. Jadi kata para ulama, ucapan Nabi falyuqillal 'abdu aw liyuksir, sebenarnya Nabi nak kata kepada kita, rugi sangat orang yang dah tahu betapanya malaikat berselawat kepada orang yang berselawat kepada Nabi. Apa maksud selawat malaikat kepada orang yang berselawat kepada Nabi? Apabila malaikat berselawat kepada seseorang, maknanya malaikat berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa orang tersebut. Malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah sama sekali melakukan dosa kepada Allah. Maknanya doa mereka adalah doa yang mustajab. Doa mereka doa yang didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana yang berselawat itu adalah malaikat yang tidak pandai berlaku maksiat kepada Allah. Maknanya malaikat adalah makhluk Allah yang sangat-sangat kita memerlukan doa mereka. Kerana doa mereka mustajab, doa mereka diterima oleh Allah. Maka apabila seseorang berselawat ke atas Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat akan berdoa kepada Allah ketika itu, ya Allah ampunkan orang ini, ya Allah rahmatilah orang ini. Selagi lama dia berselawat, macam tadi kita berselawat lebih kurang dalam setengah jam. Selama setengah jam itulah malaikat tadi terus berdoa, ya Allah fulan bin fulan ini ampunkan dosanya. Ya Allah fulan bin fulan ini rahmatilah dia. Maknanya ini adalah satu peluang besar agar Allah mengampunkan dosa kita dengan wasilah, dengan perantaraan berselawat ke atas Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun sebut, falyuqillal 'abdu aw liyuksir. Terserahlah kamu. Nak berselawat banyak ke? Nak berselawat sedikit ke? Terserahlah. Kata para ulama, maksudnya Nabi nak kata rugi sangat kalau kamu dah tahu perkara ini, tiba-tiba kamu masih lagi tidak mahu berselawat kepada Nabi atau berselawat kepada Nabi dengan kadar yang sedikit. Sepatutnya kita hendaklah menjadikan waktu-waktu kita yang banyak adalah dengan berselawat ke atas Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Nabi tadi ada seperti unsur ancaman. Walaupun tidak berselawat pada Nabi di luar solat itu tidaklah wajib, tidaklah berdosa, namun seakan-akan Nabi kata, kenapa teruk sangat ada orang yang tidak mahu berselawat kepada saya atau berselawat hanya pada bilangan yang sedikit, sedangkan orang yang berselawat kepada Nabi akan diberikan satu kelebihan yang bukan satu saja, bahkan ribuan kelebihan yang pelbagai, yang antara salah satunya adalah malaikat sendiri akan berselawat ke atas orang tersebut. Sebab itu kita sebenarnya memerlukan salawat kepada Rasulullah
kerana Allah mengampunkan dosa orang yang berselawat ke atas Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan dilepaskan peluang, jangan sampai kita tidak berselawat ke atas Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis yang ke-35 ini telah diriwayatkan oleh Ad-Diya Al-Maqdisi di dalam kitab beliau Al-Mukhtarah. Hadis yang seterusnya, Al-Haditsus Sadis wa Thalathun, hadis yang ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man shalla alayya yawmal jumu'ati 80 marratan ghafarallahu lahu dhunuba 80 sanah. Qila ya Rasulullah kaifa as-salatu alayk? Qala taqul Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ta'qid wahidatan. Rawahu ad-Daraqutni wa hassanahu al-Hafiz al-Iraqi. Hadis yang ke-36 ini bermaksud daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang telah berselawat ke atas saya pada hari Jumaat sebanyak 80 kali. InsyaAllah besok hari Jumaat, Nabi kata barang siapa yang telah berselawat ke atas saya pada hari Jumaat sebanyak 80 kali, Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang dilakukan olehnya dalam tempoh 80 tahun. Maknanya Allah akan mengampunkan dosa-dosa orang tersebut sekalipun dia melakukan dosa selama 80 tahun. Maksudnya kalaulah dia melakukan dosa kepada Allah selama 80 tahun, dengan dia berselawat kepada baginda Nabi SAW pada hari Jumaat sebanyak 80 kali, Allah mengampunkan dosa-dosa selama 80 tahun. Jadi subhanallah, kita kata wow, begitu sekali ke? Apa sangat yang kita nak hairankan tuan-tuan? Sebenarnya orang yang kita ingin sampaikan salam dan salawat ini adalah orang yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah. Maka tidaklah satu perkara yang tidak masuk akal untuk Allah mengampunkan dosa orang yang berselawat kepada baginda Nabi sebanyak 80 kali pada hari Jumaat dengan diberikan keampunan diampunkan dosa selama 80 tahun. Kerana salawat kepada baginda Nabi membawa kepada pengampunan Allah, membawa kepada keridhaan Allah, maka dengan sebab itu jangan dilepaskan peluang, khususnya pada hari Jumaat, jangan dilepaskan peluang untuk kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini sambungannya, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana kami nak berselawat ke atas anda? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kamu sebut Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ta'qid wahidatan. Rasulullah kata, kamu sebut Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Yang bermaksud, ya Allah, berselawatlah ke atas Nabi Muhammad, hambamu, nabimu, rasulmu, nabimu yang ummi. Al-ummi maksudnya tidak pandai membaca dan menulis. Kalau nisbah kepada kita, kalau kita tidak pandai membaca dan menulis, itu satu keaiban. Macam mana pada zaman hari ini orang tu tidak pandai membaca dan menulis. Namun bagi hak baginda Nabi SAW, ketidakmampuan Nabi membaca dan menulis itu adalah satu manqabah, satu keistimewaan, kerana apabila Nabi tidak pandai membaca dan menulis, dalam masa yang sama membaca dan menulis adalah merupakan cara untuk seseorang mendapatkan ilmu, pengetahuan. Tiba-tiba Nabi tidak pandai membaca dan menulis, dalam masa yang sama keluar daripada mulut Nabi yang mulia rahsia-rahsia yang sangat besar, ilmu-ilmu yang sangat besar, dan datangnya Al-Quranul Karim daripada berdasarkan lisan baginda Nabi SAW, maka tahulah kita sesungguhnya Al-Quran itu betul-betul datang daripada Allah, bukan datang daripada hakikat Nabi SAW, kerana Nabi tidak pandai membaca dan menulis. Dari mana Nabi tahu perkara-perkara ghaib? Dari mana Nabi tahu perkara-perkara yang pernah berlaku sebelum ini? Apabila Nabi sudah tidak pandai membaca dan menulis, maknanya terputus segala peluang untuk Nabi mendapat pengetahuan
daripada kitab-kitab lama. Tiba-tiba datang dalam Al-Quranul Karim kisah-kisah Fir'aun, kisah-kisah Nabi terdahulu, dan kadang-kadang perkara itu hanya diketahui oleh golongan ahli kitab, golongan Kristian dan juga Yahudi pada zaman Nabi. Maka tahulah kita sebenarnya semua yang datang daripada mulut baginda Nabi kesemuanya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan al-ummi itu adalah seakan-akan ertinya memberitahu kepada kita bahawa Nabi adalah as-sadiqul masduq. Nabi adalah benar dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana semua daripada ucapan Nabi bukan daripada Nabi mengambil ilmu daripada mana-mana pihak, sebaliknya semuanya adalah terus langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, kamu sebut salawat tadi yang berbunyi Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ta'qid wahidatan. Lalu kamu pun mengiranya dengan sekali kira. Maknanya kamu sebut Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Ini satu. Ada lagi 79. Sebut lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Dah dua, Nabi ajar begitu. Maknanya daripada setiap selawat itu kamu kena baca sebanyak 80 kali pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat. Kakak ambil adik kak, takut adik apa? Pelan-pelan. Okey. Ajak adik pergi depan. Ajak adik pergi depan. Okey. Okey. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat yang ke-36 ini, kalau kita tengok, dia merupakan antara pilihan para ulama. Iaitu antara zikir para ulama pada hari Jumaat adalah mereka akan bersalawat dengan salawat ini sebanyak 80 kali. Kalau dalam tariqah As-Siddiqiyah, Asy-Syazuliyah, Ad-Darqawiyah yang kami ambil daripada Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, salawat ini Syekh Yusri telah ijazahkan kami untuk membacanya selepas asar pada hari Jumaat. Maksudnya lepas mayang asar, lepas solat asar sampai nak ke maghrib itu, kita mengisi waktu antara asar Jumaat sampailah nak maghrib itu, kita membaca salawat ini sebanyak 80 kali. Cuma sebagaimana diajar oleh para ulama Al-Azhar, walaupun Nabi ajar kita hanya dengan bunyi Allahumma salli ala Muhammadin, ya Allah berselawatlah ke atas Muhammad, namun menjadi satu perkara yang beradab dengan kita menambahkan kalimah Sayyidina, penghulu kami, ketua kami Muhammad. Jadi kita akan baca yang diajar oleh ulama Azhar, kita tambah kalimah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Kita baca sebanyak 80 kali pada hari Jumaat kalau ikut pengamalan tariqah As-Siddiqiyah, Asy-Syazuliyah, Ad-Darqawiyah, iaitu selepas sembahyang asar sampai sebelum maghrib. Jadi alhamdulillah hari ini kita hari Khamis, besok hari Jumaat. InsyaAllah besok juga kita dalam usaha, saya sendiri moga-moga Allah Ta'ala bagi taufik pada saya dan juga kita semua. Saya nak cuba kali pertama dalam hidup saya berselawat sebanyak 1000 kali dalam satu masa. Iaitu insyaAllah besok kita akan buat majlis sikit. Buat majlis berselawat ke atas baginda Nabi SAW sebanyak 1000 kali untuk kita mengambil intipati hadis yang telah kita baca semalam, yang berbunyi man shalla alayya fil jumu'ati alfa marratin lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Nabi bersabda tidak ada seorang pun, barang siapa Nabi bersabda barang siapa yang berselawat kepada saya pada hari Jumaat sebanyak 1000 kali, dia tidak akan mati sehinggalah dia melihat tempat tinggalnya di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak usaha esok dengan taufik daripada Allah, dan saya ajak kita semua kalau siapa yang berkesempatan untuk sama-sama kita berselawat ke atas Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok sebanyak 1000 kali insya-Allah sebanyak 1000 kali, dan dalam masa yang sama kita memohon kepada Allah agar diberikan peluang pula esoknya selepas asar untuk kita membaca salawat
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi sebanyak 80 kali untuk kita amalkan pula hadis yang kita pelajari pada hari ini. Jadi insya-Allah besok kita, siapa yang berkesempatan, kita ada dua peluang. Kali pertama iaitu insya-Allah saya cadang pada pukul 10 pagi di Facebook saya. Kita buat secara live, kita buat bacaan sama-sama. Sebab kalau seorang-seorang ni kadang-kadang tak kuat. Jadi saya perlukan kekuatan dengan kita sama-sama bersama. Jadi moga-moga dengan kebersamaan itu Allah Ta'ala bagi taufik dapat kita habiskan sebanyak 1000 kali bersalawat kepada baginda Nabi besok pukul 10 pagi waktu Malaysia. Dan selepas asar sekitar pukul 5.30 begitu, insya-Allah kita buat sekali lagi majlis dengan membaca 80 kali bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sirah sebanyak 80 kali berbunyi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Kita baca sebanyak 80 kali insya-Allah untuk kita mengamalkan hadis yang kita pelajari pada hari ini. Rawahu ad-Daraqutni wa hassanahu al-Hafizul Iraqi. Hadis yang ke-36 tadi telah diriwayatkan oleh al-Imam ad-Daraqutni dan ia sudah dianggap sebagai hadis hasan di sisi al-Hafiz al-Iraqi. Hadis yang seterusnya al-hadis as-sabi'u was-salasun. Hadis yang ke-37. An Abi Bakr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man kataba anni ilman fakataba ma'ahu salatan alaihi lam yazal fi ajrin ma quri'a zalikal kitabu rawahu ad-Daraqutni wa ghairuh. Yang bermaksud daripada Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang telah menulis tentangku, maafkan saya, barang siapa yang telah menulis daripadaku akan satu ilmu, maknanya dia menulis ilmu yang diwarisi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia belajar ilmu hadis ke, dia belajar ilmu fiqh ke, dia tulis maklumat-maklumat sebut dalam bukunya, ataupun dia tulis di Facebook dia atau di Twitter dia dan sebagainya. Dia tulis satu ilmu yang ilmu itu adalah warisan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kata kemudian dia telah menulis bersama-sama ilmu tersebut akan salawat ke atasku, tidak akan berterusanlah dia akan berada mendapat pahala, berterusanlah dia akan berada dalam pahala selagi mana catatan itu, tulisan itu, buku itu dibaca. Maknanya selagi mana buku yang ditulis padanya ilmu warisan daripada baginda Nabi yang disertakan sekali dengan salawat ke atas Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka selagi itulah dia akan berada di dalam pahala selagi mana buku itu dibaca, selagi mana tulisan itu dibaca, selagi itulah orang tadi akan mendapat pahala. Rawahu ad-Daraqutni wa ghairuh. Hadis ini telah diriwayatkan oleh al-Imam ad-Daraqutni dan juga diriwayatkan oleh selain daripada beliau. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ke-37 ini menggalakkan kita supaya menulis ilmu. Menulis catatan-catatan ilmu yang kita pelajari, yang mana ianya bersumberkan daripada ilmu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita menulis ilmu tersebut, jangan lokek untuk kita menulis salawat ke atas Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan zahir hadis yang ke-37 ini, selagi catatan itu dibaca, selagi itulah penulisnya akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun begitu para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat kitab karangan Al-Imam Ibnul Jauzi, kita akan mendapati bahawa Al-Imam Ibnul Jauzi menghukum ataupun mengatakan bahawa hadis yang ke-37 ini adalah hadis maudhu', iaitu hadis yang direka. Ini kerana salah seorang perawi hadis ini adalah seorang yang pernah mencipta atau mereka-reka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka atas dasar itu Al-Imam Ibnul Jauzi telah menghukum ataupun mengatakan bahawa disebabkan perawi seorang itu adalah perawi yang maudhu', yang pernah menulis hadis yang bukan sabdaan Nabi tetapi disandarkan kepada Nabi, maka disebabkan dia merupakan seorang penipu, maka seluruh hadis berdasarkan yang melalui jalur beliau
adalah dihukum sebagai hadis maudhu'. Maknanya hadis ke-37 ini adalah hadis maudhu' yang kalau ikut zahirnya ia bukan sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu, ada juga para ulama yang mengatakan hadis ke-37 itu kalau melalui satu jalan, ada satu riwayat hadis, memang dia akan dihukum sebagai maudhu'. Namun ada sanad yang lain yang mana sanad itu tidak melalui ataupun dia tidak ada salah seorang perawi yang maudhu' tersebut, maka hadis itu tidak dihukum sebagai maudhu'. Maka atas dasar itu kemungkinan Syekh Abdullah Al-Ghumari mendatangkan hadis ini, sekalipun hadis ini berstatus maudhu' berdasarkan satu jalur sanad, namun beliau datangkan juga di sini untuk catatan kita, mungkin atas dasar kerana ada riwayat yang lain yang menguatkan hadis ini, yang tidak ada para perawinya berstatus maudhu'. Pun begitu, atas dasar amanah ilmu, Al-Imam Ibn Jauzi mengatakan hadis ke-37 ini adalah hadis maudhu'. Bila hadis maudhu' maknanya kita membacanya tidak menjadi masalah, tapi kita kena tahu bahawa berdasarkan pandangan Al-Imam Ibn Jauzi, hadis ini bukan sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu, maksud hadis ini adalah betul. Sanadnya maudhu'. Namun, kalau kita tengok, apabila seseorang menulis salawat di dalam satu buku, orang akan membaca salawat tersebut. Maka man sanna fil islami sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'. Barang siapa yang telah mencipta satu benda baru, itu kalau dia buat bid'ah hasanah, dia buat satu benda yang orang tak pernah buat, contoh, atau dia melakukan satu perbuatan kemudian orang ikut, maka orang yang memulakan itu akan mendapat pahala. Jadi kalau kita padankan dengan hadis-hadis yang lain, orang yang telah menulis catatan ilmu dan di dalamnya tertulis salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apabila orang membaca tulisan itu, orang akan membaca ilmu itu dan orang akan membaca salawat itu. Maknanya setiap kali orang bersalawat, setiap kali itulah pahala akan sampai kepada orang yang menulis ucapan dan juga salawat tersebut. Jadi kalau kita lihat dari segi makna hadis yang ke-37 ini tidak ada sebarang masalah. Namun, adakah sabdaan yang berbunyi man kataba anni ilman fa kataba ma'hu salatan alayya lam yazal fi ajrin ma quri'a zalikal kitab, adakah ia sabdaan Nabi? Berdasarkan kajian Al-Imam Ibn Jauzi, ia bukan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dari segi ia sabdaan Nabi ataupun tidak. Namun kenyataan ucapan ini adalah benar kerana orang yang menulis satu kebaikan, selagi mana orang mengambil manfaat dari tulisan tersebut, selagi itulah si penulis akan mendapat kebaikan. Sebab tu apabila kita nak tulis di dalam tulisan-tulisan kita, dalam buku-buku kita, nak tulis di Facebook, nak tulis di Twitter, di Instagram dan sebagainya, pastikan tulisan kita tulisan yang akan menggembirakan kita. Kerana kalau kita ajak orang buat kejahatan, orang buat, kalau kita sudah meninggal dunia sekalipun, selagi orang melakukan kejahatan yang kita anjurkan tadi, selagi itulah orang itu akan mendapat dosa yang berterusan. Wali'iyyazubillahi min zalik. Moga-moga Allah mengampunkan seluruh dosa-dosa kita yang lepas dan juga akan datang. Allahumma amin. Jadi hadis yang ke-37 menganjurkan kita supaya jangan dilupa untuk ditulis salawat ke atas baginda Nabi di dalam buku-buku ilmu kita. Hadis yang ke-28, maafkan saya, hadis yang ke-38, Al-Hadithu Al-Thamin Was-Salasun. An Abi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shalla salatan lam yusalli fiha alayya wa ala ahli baiti lam tuqbal minhu. Rawahu ad-Daraqutni wal Baihaqi. Hadis yang ke-38 ini bermaksud daripada Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Abu Mas'ud sahabat Nabi ini bukannya Ibnu Mas'ud. Ada beza ada Abu Mas'ud, ada Ibnu Mas'ud. Sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini namanya Abu Mas'ud. Daripada Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang telah mendirikan satu salat, tidak pula dia berselawat di dalam salat tadi ke atas saya dan ke atas ahli keluarga saya,
tidak diterima salat itu daripadanya. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daraqutni wal Baihaqi dan juga Al-Imam Al-Baihaqi. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita lihat zahir hadis ini menunjukkan bahawa orang yang tidak berselawat ke atas baginda Nabi dan juga ke atas ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu dia mendirikan salatnya tidak akan diterima. Salatnya tidak akan diterima. Maknanya hadis ini meminta kita supaya berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, dan bukan sekadar berselawat ke atas Nabi, kita juga berselawat juga kepada ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut zahir hadis ini, maknanya tidak akan sah salat seorang tersebut, kerana Nabi kata tidak diterima. Tidak diterima maksudnya kalau ikut yang kita faham, tidak akan sah salat orang yang tidak berselawat ke atas Nabi dan ke atas ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu, para hadirin dirahmati Allah, bila kita meneliti hadis ini, para ulama menyatakan hadis ini statusnya dhaif. Kerana salah seorang perawinya yang bernama Jabir Al-Ju'fi adalah berstatus dhaif. Maka apabila seorang saja perawi hadis ini adalah dhaif, maka seluruh para perawi yang lain walaupun okey, walaupun ada yang okey, seorang saja dhaif, maka hadis tadi akan dihukum sebagai hadis dhaif. Secara umumnya begitu. Maknanya hadis yang kita dengar ini berstatus dhaif. Maka oleh kerana itu, kalau kita lihat dalam mazhab Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, orang yang tidak berselawat ke atas ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu dia mendirikan salatnya sah. Salatnya sah. Pun begitu, kalau dia tidak berselawat ke atas Rasulullah dalam sembahyang, iaitu sewaktu dia di tahiyat akhir, maka sembahyangnya tidak sah di sisi mazhab Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Jadi tahulah kita kenapa dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, kalau orang tidak berselawat ke atas ahli keluarga Nabi sewaktu dia sedang salat, kenapa salatnya sah? Kerana sekalipun hadis yang sedang kita pelajari ini menunjukkan sembahyang orang itu tidak diterima, namun oleh kerana statusnya tidak kuat, maka ia tidak boleh menjadi dalil di dalam hukum hakam fiqh. Pun begitu para hadirin dirahmati Allah, kalau kita lihat dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i sekalipun, kita memang dituntut untuk berselawat ke atas ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Bahkan dia dianggap sebagai sunat-sunat ab'ad, sunat-sunat ab'ad, iaitu sunat-sunat yang sangat-sangat dituntut sewaktu kita sedang salat, iaitu sewaktu kita di tahiyat akhir, kita dituntut untuk berselawat kepada Nabi. Itu memang wajib, memang wajib, bahkan rukun dalam solat. Setelah kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad itu adalah merupakan satu tuntutan di dalam mazhab Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i. Walaupun kalau orang tak melakukannya sembahyangnya sah, tetapi dia telah meninggalkan satu perbuatan yang sangat-sangat dituntut oleh syarak. Jadi di sini kita juga dapat belajar bahawa Nabi SAW meminta kita supaya berselawat juga kepada ahli keluarga baginda. Kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah, ya Allah, berselawatlah anda ke atas Nabi Muhammad dan ke atas ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi di sini kita dapat satu pengajaran bahawa sebenarnya mencintai ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan tuntutan. Kerana apabila kita sayang Rasulullah, kita akan sayang kepada semua yang berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah ahli keluarga baginda sendiri. Siapa suka dia dicintai tapi orang benci ahli keluarga dia? Kita suka tak dekat satu orang yang dia suka kita tapi dia benci ahli keluarga kita? Kita tak akan suka. Bahkan kita akan sayang kepada orang yang sayang kita, dalam masa yang sama dia juga menyayangi seluruh ahli keluarga kita. Itu baru kita akan sayang kepada dia. Maka begitu juga Nabi SAW
baginda sangat kasih kepada ahli keluarga baginda, maka Nabi meminta kita berselawat kepada ahli keluarga baginda. Sebab tanda kita mencintai Nabi, kita akan hormat semua perkara yang berkait dengan baginda Nabi SAW, termasuklah ahli keluarga baginda Rasulullah SAW. Sebab tu apabila kita jumpa sahabat-sahabat kita yang berketurunan Rasulullah SAW, kita perlu menyayangi mereka dengan kasih sayang yang lebih berbanding dengan kasih sayang orang lain. Kita sayang semua kaum muslimin, lebih-lebih lagi ahli keluarga Nabi SAW. Mungkin ada orang kata, tapi dia ni walaupun dia Ahlul Bait, walaupun dia Sayyid, walaupun dia ni Syarifah, tapi dia buat jahat, dia buat maksiat. Maksiat itu dia dengan Allah. Maknanya kita mendoakan agar mereka kembali ke pangkal jalan. Namun oleh kerana Allah memilih mereka menjadi ahli keluarga Rasulullah, menjadi satu tuntutan ke atas kita untuk menyayangi semua yang berkait dengan Nabi. Apatah lagi kalau mereka merupakan orang yang bersambung nasab dengan titihan mulia Nabi SAW. Sebab tu mencintai ahli keluarga Nabi ini bukan satu benda yang tidak baik. Ada orang kata, sayang Ahlul Bait ni awak Syiah ke? Udah ke mencintai Ahlul Bait? Syiah. Sayang Sayyidatuna Fatimah? Syiah. Sayang Sayyidina Ali? Syiah. Habis kita ni nak jadi orang yang benci kepada ahli keluarga Nabi atau macam mana? Tidak begitu. Sebaliknya kita akan sayang kepada ahli keluarga Nabi sebagaimana Syiah juga sayang kepada ahli keluarga Nabi. Cuma beza kita dengan Syiah, kita sayang ahli keluarga Nabi, mereka juga sayang ahli keluarga Nabi. Mereka kata mereka sayang ahli keluarga Nabi. Kita sayang seluruh sahabat Nabi. Mereka pula membenci sebahagian sahabat Nabi SAW. Jadi di sinilah pembeza di antara kita dengan mereka. Kita sayang ahli keluarga Nabi, kita juga sayang seluruh sahabat Nabi. Sebab seluruh sahabat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Muawiyah dan sebagainya, mereka ini adalah orang yang telah direzekikan bersahabat dengan Nabi SAW. Dan akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang terbaik selepas para Nabi dan para Rasul adalah para sahabat Rasulullah SAW. Sebab itu, kita sangat ditekankan oleh para ulama untuk menghormati ahli keluarga Rasulullah SAW, kerana mencintai mereka menunjukkan kita betul-betul mencintai Rasulullah SAW. Bahkan diterapkan dalam salat kita sembahyang akhir kita akan sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Begitulah seterusnya. Maknanya dalam solat, dalam sembahyang pun kita diajarkan oleh Allah dan Rasul untuk meminta kepada Allah agar Allah memuliakan, meninggikan darjat Nabi dan juga ahli keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi mencintai Ahlul Bait, mencintai Sayyidina Al-Hasan, mencintai Sayyidina Muhammad Al-Baqir, mencintai seluruh ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada zaman Nabi sampailah ke akhir zaman, ianya merupakan kecintaan yang tersemat kukuh di hati kita insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Moga-moga cinta kita kepada mereka menyebabkan kita dicintai oleh moyang mereka, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dicintai Allah, orang yang dicintai oleh Nabi akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam masa yang sama, ada juga para ulama berpendapat masuk ahli keluarga Nabi ini bukan hanya semata-mata yang bersambung nasab dengan Nabi. Sebaliknya, ahli keluarga Nabi, sebagian ulama berpendapat ahli keluarga Nabi maksudnya seluruh umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ada ulama berpendapat bila kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maksud ahli keluarga Nabi di sini adalah seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah, kita direzekikan Allah untuk membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terus-menerus direzekikan kepada kita, dan pada hari ini kita akan menyambung hadis yang terakhir untuk hari ini insya-Allah, iaitu hadis yang ke-39. Qala Syekh Abdullah ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari radhiyallahu taala anhu wa ardhah,
bisanadina ilaihi al-haditsu at-tasi' was-salasun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama ismi fi dzalikal kitab rawahu at-Tabarani wa ghairuhu. Yang bermaksud hadis ke-39 daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang telah berselawat ke atas saya di dalam buku, maksudnya di dalam tulisan, dia tulis selawat di Facebook dia tulis selawat dalam buku dia ada hasilkan karya, dia tulis selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi, malaikat akan terus menerus memohon keampunan ke atasnya selagi mana namaku masih ada di dalam buku tersebut. Selagi mana nama Nabi SAW ada dalam karya dia, masih ada dalam buku dia, masih ada dalam catatan dia, selagi masih ada dalam catatan tersebut, selagi itulah malaikat akan terus menerus memohon keampunan daripada Allah kepada orang yang telah menulis nama Nabi dan berselawat ke atas Nabi SAW secara catatan, secara tulisan. Jadi hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dan juga selain daripada beliau ini menggalakkan kita jangan semata-mata berselawat dengan mulut, sebaliknya berselawatlah dengan mulut dan jadikan tangan kita juga menulis salawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis yang ke-39 ini kalau kita lihat ada disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali dan kita Ihya Ulumuddin, dan apabila kita melihat apa yang disebutkan oleh para ulama, hadis ini statusnya dhaif Pun begitu kita tidak bermasalah dengan hadis dhaif kerana kita bukannya nak meletakkan hukum hakam, sebaliknya kita nak mengamalkan benda yang sudah diketahui hukumnya. Berselawat ke atas Nabi semua kita tahu hukumnya, digalakkan, disunatkan, dalam sembahyang jadi wajib lagi di tahiyat akhir. Jadi apabila ada galakan-galakan untuk kita berselawat ke atas Nabi, sekalipun galakan itu berpunca daripada hadis dhaif, berasal daripada hadis dhaif, tidak menjadi masalah sama sekali. Bahkan kata Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu di dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah, seluruh para ulama telah bersepakat tiada masalah untuk kita beramal dengan hadis dhaif. Walhamdulillahi rabbil alamin. Moga-moga tulisan-tulisan kita di Facebook, dalam buku kita, dalam Twitter kita, yang kita cerita tentang Nabi dan kita berselawat kepada Nabi, akan terus menyebabkan malaikat terus menerus memohon kepada agar Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita kerana kemuliaan nama Nabi dan juga salawat ke atas Nabi yang telah kita lakarkan di dalam tulisan-tulisan kita. Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nampak gayanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, memandangkan waktu asar sudah hampir. Saya baca satu sahaja untuk hari ini, berita gembira, insya-Allah memandangkan waktu kita sudah agak-agak lewat. Mungkin kita semua nak menunaikan solat fardu asar. Saya baca satu sahaja berita gembira untuk menjadi tatapan kita insya-Allah pada hari ini, iaitu berita gembira yang kita baca berita gembira yang ke-21 berita gembira yang ke-21. Alhamdulillah, semalam saya telah bertanya kepada guru kita semua, Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, secara WhatsApp. Saya tanya beliau soalan yang ditanya kepada saya semalam yang saya tak tahu jawapannya. Adakah Nabi juga berselawat ke atas diri Nabi? Nabi, adakah Nabi juga menyebut dalam ucapan Nabi, Allahumma salli ala Muhammadin? Adakah Nabi juga sebut perkara itu? Adakah Nabi juga berselawat ke atas diri baginda, iaitu dengan memohon kepada Allah agar Allah menaikkan darjat baginda? Ya, kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi. Ya, Nabi berselawat ke atas diri Nabi di dalam salat Nabi dan juga di luar salat Nabi. Dan semalam kita ada satu kalimah An-Numairi yang saya tak pasti bacaannya, namun setelah dirujuk dia baca dengan tasghir, iaitu An-Numairi, bukan An-Namiri. Baik, kita baca berita gembira yang ke-11. Nampaknya saya boleh baca satu saja untuk hari ini, berita gembira yang ke-11, iaitu pada buku surat yang muka surat yang ke
115 muka surat maafkan saya, berita gembira yang ke-21 berita gembira yang ke-21 berita gembira yang ke-21 qala iaitu pada muka surat yang ke-118 di muka surat yang ke-118. Kalau ada bunyi-bunyi siaran-siaran langsung tu saya mohon kemaafan anak-anak kecil sayang, baba tengah kelas, baba tengah kelas sayang. Tak mau pegang. No. Tak mau pegang. No. Tak mau pegang. Baba tengah kelas. Okey. Ya Rabb, moga-moga siaran kita dapat terus berlangsung Okey, qala Syekh Abdullah ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari al-mubashshiratul hadi wal 'ishrun. Rawa Abu al-Yumni ibnu Asakir an Ja'far ibn Abdullah qala ra'aitu Aba Zur'ata min a'immatil huffaz fil manam wa huwa fis sama'i yusalli bil malaikah faqultu lahu bima nilta hadha qala katabtu alfi hadithin idza zakartu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam usalli alaihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qad qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam man shalla alayya marratan sallallahu alaihi 'ashra qultu bimuqtada hadha al-hadith as-sahih yakunu Allah ta'ala qad shalla ala Abi Zur'ah ar-Razi al-madhkuri 10,000 ألف مرة وهذه بشارة عظيمة لأهل الحديث جعلنا الله منهم لأنهم أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم نطقا وكتابة ومما يزيدهم شرفا ورفعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إمامهم يوم القيامة وبه يدعون لقوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم ولا إمام لهم في الدنيا إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو إمامهم في الآخرة. Berita gembira yang ke-21, Abul Yumni Ibnu Asakir, Abul Yumn ataupun lebih juga dikenali dengan nama Ibnu Asakir, telah meriwayatkan daripada Ja'far bin Abdullah. Beliau telah berkata, saya telah melihat Abu Zur'ah. Sayyidina Abu Zur'ah ni terkenal dalam bidang hadis. Saya telah melihat Sayyidina Abu Zur'ah di dalam mimpi saya. Suatu Sayyidina Abu Zur'ah ketika itu telah pun meninggal dunia. Saya lihat beliau menjadi imam kepada para malaikat di langit. Beliau telah mengimami salat para malaikat. Maksudnya mimpi, tengok malaikat dengan Sayyidina Abu Zur'ah salat, yang jadi imam para malaikat adalah Sayyidina Abu Zur'ah. Lalu kata Ja'far bin Abdullah kepada Sayyidina Abu Zur'ah dalam mimpi tadi, dengan sebab apa anda mencapai darjat yang sangat tinggi ini sampai anda menjadi imam salat kepada para malaikat di langit? Lantas kata Sayyidina Abu Zur'ah dalam mimpi tersebut, saya telah menulis 1,000,000 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, maknanya beliau sudah menulis sebanyak 1,000,000 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, setiap kali saya menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya akan berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama Allah telah berfirman, maafkan saya, dalam masa yang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang berselawat ke atasku sebanyak sekali, Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Jadi Syekh Sayyidina Abu Zur'ah ni berselawat kepada Nabi sebanyak 1,000,000 kali dalam tulisan itu saja. Dalam beliau menulis hadis sahaja beliau sudah berselawat kepada baginda Nabi sebanyak 1,000,000 kali. 1 dibalas 10. Maksudnya 1,000,000 dibalas dengan 10 juta selawat Allah kepada beliau. Lantas Syekh Abdullah Al-Ghumari berkata, berdasarkan hadis sahih tersebut, ini bermakna Allah telah berselawat ke atas Sayyidina Abu Zur'ah Ar-Razi sebanyak 10 juta kali. Allahu Akbar. Maka tidak hairanlah beliau mendapat darjat yang sangat tinggi tersebut. Dan kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, mimpi ini adalah satu berita gembira. Wahazihi bisyaratun azimah. Ini adalah satu berita gembira yang sangat besar bagi orang-orang yang terlibat dalam ilmu hadis
Moga-moga Allah menjadikan kita daripada kalangan mereka. Allahumma amin.